Ini Fahmi. Dia merupakan pelajar STPM di salah satu sekolah di Selangor. Dan kini dia berada di rumah untuk pembelajaran secara online. Tidak mudah bagi dia untuk belajar secara online kerana terdapat beberapa tanggungjawab dan halangan yang perlu dia lakukan semasa belajar di rumah. Antaranya, tanggungjawab sebagai seorang pengawas, tanggungjawab sebagai seorang pelajar, tanggungjawab sebagai atlet, tanggungjawab sebagai seorang usahawan, dan tanggungjawab sebagai seorang anak. Banyak tanggungjawab yang perlu dia pikul dalam satu masa. Adakah dia mampu untuk melakukannya? Dari jauh, Jannah hanya melihat keadaan Fahmi yang begitu tidak bermaya akibat fokus yang terlalu banyak. Jannah cuba membantu Fahmi dengan memanggil rakan-rakannya untuk membantu memberikan pandangan dan solution terhadap situasi Fahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin meminta pendapat kawan-kawan saya untuk membantu Fahmi menyelesaikan masalah dia tentang manajemen. Sebagai seorang pengawas, sebagai seorang usahawan dan juga sebagai seorang ahli sukan aktif di sekolah, pasti ada masalah-masalah yang perlu kita hadapi. Okey, bagaimana untuk kita mengatasi masalah itu adalah kita perlu atasi dengan pengurusan yang baik. Dalam pengurusan yang baik ini ada 4 elemen penting yang menjadi garis panduan supaya pengurusan kita itu lebih efektif untuk mencapai matlamat kita. Ianya bermula dengan planning. Okay, planning ni adalah kita merancang apa yang kita nak buat. Okay, sebagai seorang pengawas, apa yang kita nak buat supaya kita berjaya? Sebagai seorang usahawan, apa yang kita nak buat untuk berjaya? Sebagai seorang ahli sukan juga, apa yang kita nak buat untuk kita berjaya? So, yang pertama sekali, dalam kita merancang ni kita perlu ada matlamat.
Okay, apa matlamat kita sebenarnya sebagai seorang pengawas, usahawan ataupun ahli sukan ni? Apa matlamat kita? Okay, matlamat, tak kira lah matlamat tu untuk kepentingan kita ataupun untuk kepentingan orang lain. Seperti kata lain, matlamat ni adalah big why kita. Okay, kenapa perlu ada matlamat? Kenapa matlamat ni penting sangat? Okey, yang pertama sekali, bila matlamat kita dah jelas, dia akan melancarkan lagi perjalanan tugas kita. Perjalanan tugas kita untuk mencapai matlamat tu. Yang kedua, kita akan lebih termotivasi supaya kita ni lebih berusaha untuk capai matlamat kita tu dengan baik. Contohlah, kalau kita ni seorang yang sangat mudah putus asa. Bila kita dah ada matlamat kita dah jelas, apa yang kita nak tu dah jelas, tujuan kita dah jelas. InsyaAllah kita akan selalu ingat matlamat kita. Aku nak buat ni, aku kena berjaya ni. Kalau aku terus putus asa macam ni, malas macam ni, aku tak boleh nak capai matlamat ni. So, sebab itulah pentingnya ada matlamat ni. So, dalam setiap apa yang kita buat, kita perlulah ada matlamat. Untuk selesaikan masalah awak yang sebagai pengawas sekolah ni, saya rasa awak kena buat jadual. Kalau awak buat jadual, awak tahulah bila waktu awak untuk buat tugasan yang ni, bila untuk awak buat tugasan yang tu. Bila awak dah susun jadual awak, takkanlah bertimbul dan masalah ni takkan terbeban untuk awak. Bagus kan? Pada pendapat aku, berkaitan dengan masalah Fahmi ni, dia terlampau banyak tanggungjawab yang dia nak kena pikul. Contoh macam tanggungjawab dia sebagai seorang pengawas, sebagai seorang student dan sebagai seorang anak. So pada aku dia boleh gunakan kaedah organizing. Contohnya macam dia perlu jumpa guru kaunseling untuk dia dapatkan khidmat nasihat ataupun bimbingan bagaimana cara untuk dia selesaikan masalah dia. Itu pada pandangan aku lah, pada pendapat aku lah. Aku tak tahulah pendapat korang macam mana. Kalau pendapat korang pula macam mana? Macam ni lah ni. Saya rasa awak perlu sentiasa ingatkan diri awak tentang tugasan awak. Lakukan tugasan awak dengan amanah. Sebab tugasan ni yang diberi itu amanah. Amanah ni kita wajib lakukan. Nanti kalau kita tak lakukan, salah satunya kita berdosa. Keduanya, orang hilang kepercayaan dengan kita. Kita akan timbul lagi masalah tu. Okey, Fahmi. Untuk selesaikan masalah awak ni kan, awak mesti selalu ingat apa matlamat utama awak sebagai seorang anak, sebagai seorang pelajar, sebagai seorang pengawas. Contohlah kan, sebagai seorang pelajar, matlamat utama awak mesti nak result yang cemerlang kan. Jadi, awak mesti pimpin diri awak macam mana awak nak dapat result yang cemerlang tu. Macam tu lah. Bismillahirrahmanirrahim. So berkenaan dengan Bro Fahmi, aku tak boleh bagi pendapat secara ni lah, secara tepat. Jadi aku berdasarkan pengalaman aku, dia boleh manage dia punya leadership tu by controlling. So controlling ni penting dalam management. Dia boleh terapkan melalui dia prihatin kepada pelajar lain, menjaga keselamatan sekolah dengan membantu rakan-rakan lain lah. Jadi dekat situ kita boleh nampak dia kan sebagai role model kerana dia ketua pengawas kan. So korang macam mana? Masyita? Macam mana? Weh, aku setuju. Mengetahui cara pengurusan yang betul dapat membentuk persekitaran yang positif sekaligus dapat meningkatkan fokus sebagai seorang pelajar dalam semua aspek yang kita lakukan. Geng, aku bukan suka dengan cara dengan korang. Tapi aku rasa macam tak sesuai. Sepatutnya Fahmi tu biar dia fokus pada sukan je. Subjek ke, belajar ke, pengawas ke, tugas sebagai anak tu tok tepi. Bukannya
penting sangat pun. Kalau ikutkan sukan lagi senang nak dapat, lagi better daripada benda-benda lain. Sukan lagi mudah nak dapat, bukannya dengan kepala otak je. Seronok pun seronok juga. Kalau kau nak fikir belajar, nak kena fokus, nak kena cemerlang lagi dengan pengawas lagi, nak kena ambil tahu pasal student lain lagi, nak kena jaga sekolah lagi. Aku rasa baik fokus sukan je. Yang belajar ke atau pengawas tu tak tepi lah. Letak jawatan pun lagi bagus. Fokus sukan je, lagi senang nak dapat. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 30 yang bermaksud sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu? Orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami sentiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Apa yang kita boleh ambil kat sini, setiap apa yang Allah jadikan itu tidak sia-sia. Dan Allah mengetahui segala isinya di luar dan di dalam. Jadi segala bebanan yang kita rasa sebagai pelajar, anak dan apa-apa saja, jawatan atau apa-apa, tu tak boleh dibandingkan dengan apa yang kita tak boleh menyalahkan takdir. Sesungguhnya apa yang Allah jadikan itu semua ada hikmahnya. Jadi kalau kita dipilih sebagai pemimpin, maka itu adalah tanggungjawab kita untuk mengambil peranan tersebut untuk menjadi contoh teladan kepada yang lain. Jadi jangan merasa beban dan galaslah tugas sebagai pemimpin dengan baik. So I take quote from John C. Maxwell, said a leader is one who knows the way, goes the way and shows the way. Terima kasih saya ucapkan kepada kawan-kawan saya kerana menurut Fahmi untuk menyelesaikan masalahnya dalam manajemen. Assalamualaikum Jana. Aku nak tanya ni, Fahmi okey tak? Kau salah lah dia. Fahmi okey lah. Dia dah semakin terurus lah dia punya manajemen. Lepas kita semua bagi solution kat dia kan, dia semakin okey lah. Alhamdulillah, result dia pun okey. Usahawan dia punya jadi usahawan pun okey. Semuanya okey lah. Terima kasih lah korang. Okey, bye. Assalamualaikum.
nice warm bed. You just remember what your past said. Boy, you got a friend in me. Yeah, you got a friend in me. You got a friend in me. So aku ambil quote daripada John C. Maxwell. A leader is one who knows the way. Knows the way. And I got them too. There isn't anything I wouldn't do for you. So aku ambil quote daripada John C. Maxwell. A leader is not. You got a friend in me. You got a friend in me. Some other folks might be a little bit smarter than I am, big and stronger too. Maybe, but none of them will ever love you the way I do. It's me and you, boy, and as the years go by, a friendship will never die. You're gonna see it's our destiny. Aduh.